Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Nashhadu annaka ya Rasulullah qad balaghta risalah wa adaita amanah wa nasahal ummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi mutahhiran li salatil maktubah fa ajruhu kal hajj wal muhrim atau kama qala Rasulullah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi, dibantu oleh timbalan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa serta para pegawai masjid, para asatizah, para muslimin muslimat jamaah maghrib rahimakumullah taala sekalian. Alhamdulillah. Sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga ke hari ini. Dan itulah hakikat kehidupan sebagai muslim dan mukmin yang senantiasa mengaitkan apa jua pemberian, sama ada berbentuk nikmat dan juga mudarat dari bergantung atau berkait dengan Allah Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang berlaku di luar pengetahuan ataupun di luar catatan kudrah dan juga takdir yang ditimpakan, yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Jadi alhamdulillah, kalau kita nak bayangkan sejenak segala apa yang kita rancang pada hari ini, bermula pada kita bangun tidur sampai ke saat ini, beberapa perancangan yang kita rancang telah diizinkan oleh Allah untuk berjaya. Dan kita sedang merancang pula untuk malam ini, dan kita mulakan dengan solat fardhu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan malam ini juga dipenuhi dengan keberkatan, dan juga malam ini juga Allah Ta'ala menyediakan kepada kita peluang dan ruang untuk menambah amal ibadah kita insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia membawa agama Islam, dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebaik saja agama Islam itu hadir, maka agama yang lain, kepercayaan yang lain terbatal ataupun terhapus. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datangnya kebenaran, yakni datangnya agama Islam, maka semua kebatilan akan terhapus. Sebab itu kalau kita fikir sejenak, beruntungnya kita berada di dalam agama Islam yang telah terbukti akan kebenarannya. Dan lebih beruntungnya lagi, kita bukan sekadar berada dalam agama ini, bahkan kita menghayati agama ini dengan menjadikan dia sebagai nizam ataupun peraturan ataupun sebagai jalan dalam kehidupan kita. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengurniakan nikmat atas nikmat. Allah bagi kepada kita nikmat Islam, Allah bagi pula nikmat kita beriman, kemudian Allah bagi pula nikmat cintakan kepada keimanan itu dengan melaksanakan amal ibadah. Kita jadi manusia yang berlapis-lapis Allah Ta'ala timpakan ataupun berikan kepada kita akan nikmat. Dan ketahuilah tuan-tuan, tidak semua yang mendapat nikmat tersebut. Ada orang di dalam kekufuran, ada orang masih lagi Islam tapi Islam hanya sekadar nama. Ada orang dia berada dalam Islam, berada dalam keimanan, tapi keimanan pula dalam bentuk akidah-akidah yang lain. Syiah, Wahabi pun ada, Mu'tazilah, Jabariyah dan macam-macam. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita Islam, beriman, sukakan kepada ibadah,
akidah pula ahli sunnah wal jamaah yang sahih pula, yang dijamin akan syurga. Jadi itu adalah nikmat atas nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi semuanya itu bertitik tolak di atas satu nama, iaitu agama Islam yang telah kita anuti selama ini. Jadi mudah-mudahan Allah kekalkan kita di dalam agama Islam ini, dan akidah kita tidak akan jatuh, kurang ataupun merasa sedikit goyah dengan kepercayaan agama kita ini. Sebab itu di antara sebab kita mengaji ataupun kita menuntut ilmu bukan untuk berdebat, bukan untuk menentukan siapa menang siapa kalah dalam perdebatan, berjidal, tetapi untuk merasa yakin dengan amal yang kita buat, merasa yakin dengan agama yang kita anuti, dan kita merasa yakin bahawa jalan yang kita ambil ini adalah sebenar-benar jalan. Kalau kita tidak mengetahui, kadang-kadang bila ada sedikit provokasi tuan-tuan daripada orang luar, maka keimanan kita mula goyah, kepercayaan kita mula goyah. Seperti mana kalaulah ada orang tanya kita, kamu sembahyang berapa tahun dah? Kita kata 30 tahun. Yang kamu sembah tu apa? Tuhan lah, Allah. Mana Allah? Tak nampak pun, dia tanya. Kita pun mulalah pening nak jawab. Lepas tu, Allah ni yang kamu sembah duk tak mana? Kita kata Allah ni di mana-mana sahaja. Dia kata kalau macam tu takkan dalam tempat kotor tandas pun Allah ada. Lepas tu kalau kamu kata Tuhan kamu satu, Allah, tapi kalau ada dekat kamu, dekat orang lain tu siapa? Jadi kita pun kadang-kadang provokasi macam tu menyebabkan perasaan goyah itu terhadap itu, betul lah. Ada mula ada goyang. Sebab sebagai contoh tuan-tuan, apabila ada orang membuat penyelidikan dan dia mengatakan hadis Bukhari ini, hadis yang kita amal ini ditulis 200 tahun selepas kewafatan Nabi, mana mungkin tidak berlaku sebarang kesilapan. Jadi kemungkinan ada penambahan, ada kesilapan, ada yang bukan hadis dikata hadis, ada yang direka-reka macam-macam. Jadi 200 tahun dalam keadaan teknologi belum ada, hanya simpanan akal manusia sahaja, tidak ada dalam bentuk manuskrip yang teratur, tidak ada akib yang menyimpannya. Tiba-tiba ambil, dikumpul, kemudian dijadikan hadis. Pernyataan ini tuan-tuan bila dikeluarkan sahaja, saya ingat saya baca di British tadi, di Britain, pengeluaran ini dikeluarkan sahaja, maka ramai dah mula baliklah, nak kaji baliklah agama yang dia anuti. Dia nak kaji balik agama yang anuti, agama Islam. Jadi itu sebab saya kata tadi, kita bersyukur, kita menuntut ilmu ini bukan untuk nak tahu siapa menang siapa kalah, tapi untuk meyakinkan kita, untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Sebab itu di antara tanda-tanda ilmu yang mustajab, tanda-tanda ilmu yang boleh menjadi manusia itu berubah, ialah dengan ilmu dia mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Makin berilmu, makin tunduk dia, makin mengetahui, makin yakin dia dengan ibadah dia. Tapi kalau makin berilmu, makin jauh, makin sombong, maka tak kenalah dengan cara menuntut ilmu itu. Ini digariskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bimbingan Mukmin itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita sambung, iaitu di muka surat 121 dalam kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, catatan amalan setiap insan yang direkodkan oleh malaikat pencatat. Kita ada malaikat pencatat, raqib dan atid, kanan dan kiri. Inilah CCTV Allah sepanjang masa dia duduk kat kita. Dan kalau kita fikir sejenak, CCTV ini, malaikat raqib dan atid ni tak pernah berlaku sebarang kealpaan, rosak ke, kena maintenance kan. Kalau CCTV kita ni buat maintenance, dia tak record dah. Kita pasang dashcam kamera di kereta, full memory, habis, apa pun tak boleh buat kan, tak boleh langsung. Tetapi yang CCTV kita ni, malaikat raqib dan atid ni, dia sepanjang masa 24 jam.
Sehingga ada orang buat lawak, senang je dia kata nak bagi malaikat kita lari, mandi telanjang dia kata. Mandi telanjang ke apa kan, malaikat tetap bersama juga. Kan, cuma dia malu. Kalau ikut dalam riwayat dia kata dia malu, tapi dia tak lari. Kalau dia lari syok kan, waktu tu malaikat tak boleh catat kan. Dia tidak akan berganjak daripada kita, dia akan mencatat. Sebab itu kalau kita ni orang yang bijak, orang yang berfikir tentang akhirat, biarlah malaikat kanan raqib agak sibuk mencatat amalan kita, berbanding malaikat atid sebelah kiri yang banyak berehat. Biar malaikat kiri berehat banyak, tak tahu apa nak tulis, langsung tak ada dosa. Kan macam itulah lebih kurang. Malaikat raqib ni Allah berkajang-kajang surat, muka surat dia tulis mencatat amalan kebaikan kita. Tapi yang duk berlaku hari ini sebaliknya, malaikat kiri pula yang sibuk, malaikat kanan Allah aku tak ada kerja dia kata kan. Kenapa? Malaikat ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amalan kita tanpa henti dan tanpa sebarang kesilapan. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi kan, wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kan, ma li hadzal kitab apakah ini? Bila kita dapat kitab ni kita terkejut, semua amalan kita kecil besar semua dicatat, tak ada apa pun. Sebab itu dalam kitab Muhimmah juga dikatakan manusia-manusia yang berdosa ini apabila diseret ke padang mahsyar, waktu di padang mahsyar malaikat akan melaungkan nama si fulan itu. Jadi bila kita dah berada di padang mahsyar, ramai-ramai dah berkumpul, mana-mana yang berdosa, isteri kepada suami, suami kepada isteri, yang mana-mana berdosa, maka malaikat akan payung, akan paku dia, pasung dia, kemudian dilaungkan di tengah-tengah mahsyar itu akan nama si fulan tu. Inilah manusia yang ketika di dunia dulu dia berdosa. Inilah manusia yang ketika di dunia dulu dia engkar, dia tidak patuh kepada perintah Allah. Jadi dengan secara tak langsung Allah Ta'ala ataupun kita telah terbuka aib kita. Selama ni orang tak tahu, orang nampak rupanya kena pasung di atas kayu pasungan, dibelenggu, baru orang tahu si fulan dan si fulanah ini adalah orang yang berdosa. Itu dicerita dalam kitab Muhimmah. Baik, setiap amalan setiap insan yang direkodkan oleh malaikat pencatat didatangkan dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala diberi tunjuk kitab catatan. Kalau kita fikir kenapa Allah Taala memerlukan lagi, sedangkan Allah Taala Maha mengetahui. Sebab inilah tuan-tuan, ada sebahagian fahaman Mu'tazilah, mereka mengingkari, menolak sifat-sifat Allah, seperti mengetahui ilmu. Dia kata tak perlu, kerana Allah Ta'ala itu pun zat yang sempurna dah. Tak perlulah kita nak mengaji, nak kata Allah ini maha mengetahui, Allah ini maha melihat, Allah ini maha mendengar. Tak payah dah, kata Mu'tazilah, kerana Allah itu sudah satu zat yang cukup sempurna. Jadi mereka ni, sebahagian mereka tidak mempercayai ataupun mengingkari sifat-sifat Allah yang kita duk mengaji dalam sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis tu, sifat 20 itu depa kata buang masa. Kan? Kerana tak perlu lagi nak mengkaji sifat Allah. Allah itu sendiri satu zat yang sempurna dah. Nampak akal logik kan? Akal logik. Tapi sebenarnya kalau kita baca secara mendalam, dia boleh menyeleweng, kerana Allah itu kalau kita tak mengkaji sifat-sifat dia, kita tak tahu sifat-sifat dia, maka keyakinan kita kepada ketuhanan itu, Rabb itu, uluhiyah dan rububiyah itu akan boleh lari. Sebab itu kenapa ulama kita menulis sifat-sifat 20, sama ada bentuk sifat 20 ataupun tauhid 3 serangkai yang kita mengaji dalam ilmu kalam itu, ilmu tauhid. Baik. Kenapa Allah memerlukan lagi kitab tadi sedangkan Allah Maha mengetahui? Dia kata setiap amalan setiap insan yang direkodkan oleh malaikat, kenapa perlu rekod lagi? Allah Maha mengetahui. Pencatat didatangkan dan ditunjukkan kepada Allah, seolah-olah Allah tak tahu ke? Kena tengok rujuk dulu. Kita tak apalah kan? Kita memang kita tak mengetahui. Sebab itu kita tak boleh sombong. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut al-kibru wal azamati min ridai wal azamati min izari wa man naza'ani faqad alayya al-ghadabi. Kemegahan dan juga
kesombongan dan kemegahan adalah pakaian aku, kata Allah. Barang siapa yang ambil daripada aku, bersedialah untuk menerima ghadab ataupun kemarahan aku, kemurkaan aku. Tak apalah, sebab Allah ni maha sempurna. Tapi kalau tengok sini, Allah memerlukan kepada catatan, Allah memerlukan malaikat. Dia apa sebab dinyatakan macam tu? Sebab dia nak sesuai dengan pemikiran kita yang boleh kita berfikir. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala maha mengetahui dah. Macam disebutkan bahawa malaikat bertanya kepada neraka, ada kosong tak lagi? Ni ada seorang lagi tak masuk lagi ni. Takkan Allah tak mengetahui neraka dah penuh ke belum? Tapi dicatat ini supaya senang akal kita untuk menganalisis maklumat, menerima, kan? Kalau tidak, payahlah kita nak memahaminya. Catatan tersebut bersih daripada segala penyelewengan dan penipuan. Buku tu tadi bersih daripada sebarang penyelewengan dan penipuan, penambahan atau pengurangan terhadap amalan dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang sewaktu hidup. Buku itu betul-betul tulen, pure punya buku, tak ada sebarang perubahan. Buku catatan amalan kita. Sebab itu kalau kita duduk kita menerima amalan kita dengan tangan kanan, maka berbahagialah. Sebab itu ulama-ulama mengatakan kubur ini sebagai miftahul akhirah. Kita nak tahu kita ni saadah ke ataupun saqawah ke, bahagia ke, derita ke di sana, penanda dia waktu dalam kubur. Kan? Tapi fikir-fikir balik, waktu dalam kubur kalau bagi tanda pun tak boleh buat apa dah. Tanda dia dalam kubur. Kata Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala, saat kerehatan yang sebenar ialah ketika kakimu melangkah ke alam barzah. Itu rehat yang sebenar bagi seseorang mukmin. Selagi tak melangkah ke alam barzah, selagi itulah tidak ada kerehatan. Dia sama dengan kata-kata Sayyidina Ali, ad-dunya khairul amal wala jaza'u fihi wal akhiratu khairul jaza'u wala amalu fihi. Kan? Dunia tempat beramal, tidak ada pembalasan. Sebab itu hari ini kita nak tengok orang Islam dibalas oleh Allah dengan kebaikan untuk dunia, tak ada lah. Hari ini kita tengok kadang-kadang negara-negara yang bukan Islam pula yang hebat-hebat. Kerana Islam dia bukan dibina untuk tujuan dunia semata-mata, tapi dia pentingkan akhirat. Dan di akhirat adalah negeri untuk menerima balasan dan tidak ada sebarang amalan di sana. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bila sebut itu teringatlah Syekh Abdul Qadir Jalani yang saya ceritakan tu. Syekh Abdul Qadir Jalani, syaitan cuba menipu dia, kan? Anak murid dia ni, ni saya ulang baliklah, anak murid dia ini dikatakan dah tak payah belajar lagi kerana dah naik makam boleh pergi ke syurga. Ni syaitan nak menipu. Jadi dia ni anak murid Syekh Abdul Qadir Jalani, hari-hari ikut kuliah, tiba-tiba dia tak mari kuliah. Syekh Abdul Qadir Jalani tanya, mana sudah pergi? Dia kata, saya tak perlu belajar lagi, saya sudah boleh masuk syurga. Syekh Abdul Qadir pun nak ikut. Nak ikutlah kan. Tok guru nak ikut anak murid, sebab tok guru tak masuk syurga lagi, anak murid masuk syurga dulu. Jadi pergilah, malam tu dia kata burung datang, seekor burung yang besar datang, naik ke belakang burung, pergilah ke syurga. Tapi syaratnya masuk syurga itu mesti kena sembahyang, mesti kena beribadah. Jadi anak murid tadi beribadahlah dalam syurga. Syekh Abdul Qadir ni orang yang bijak, dia kata syurga bukan tempat beribadah, syurga tempat untuk bersukaria, berseronok, menerima balasan. Tapi anak murid kata tak boleh, kena beribadah. Kalau tak beribadah tak baliklah kita ni, burung tak mari. Kan? Jadi Syekh Abdul Qadir tak mau juga beribadah kerana syurga tempat pembalasan. Tunggu sampailah matahari terbit, rupa-rupanya duduk tempat longgokan sampah. Kan? Duduk dalam tempat longgokan sampah, syurga yang cuba ditipu oleh iblis dan juga syaitan. Nasib baik Syekh Abdul Qadir Jalani ini bijak. Dia kata syurga bukan tempat sembahyang, bukan tempat beribadat. Kenapa nak beribadat lagi? Kalau kita kena dah, kan? Kalau katalah boleh jumpa Tuhan, boleh jumpa syurga, pakai tak sembahyang dah, kan? Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang ulama waliullah yang besar, dia tahu syurga adalah tempat penerima pembalasan. Sebab itu saya katakan tadi, berehat yang sebenar, nak tengok kita ni saadah, berjaya ataupun tidak, apabila kita masuk di alam barzah. Berehatnya kita di dalam kubur, raudatan min riyadil jinan,
taman-taman syurga kubur kita, maknanya kegembiraanlah kita seterus-terusnya, iaitu syurga lah, destinasi terakhir kita. Tapi kalau duduk dalam kubur dah mula bersusah payah, nak tidur pun tak senang kata orang, kan? Maknanya tanda tak baiklah untuk kita, di mana penghujungnya Allah Ta'ala akan masuk ke dalam neraka. Sebab itu Mu'tazilah sekali lagi mengingkari seksa kubur. Sebab apa dia mengingkari? Masuk kubur, amalan tak ditimbang lagi. Ini logik ni, guna logik semua. Mu'tazilah guna logik. Masuk kubur, amalan tak ditimbang lagi. Dah kena seksa dah. Sedangkan kita duk mengaji, timbang amalan dulu. Kalau berat dosa, baru masuk neraka, baru kena seksa. Berat pahala, masuk ke syurga. Masuk dalam kubur, terus kena seksa. So, tak boleh diterima akal bila masa amalan itu ditimbang. Kemudian dah habis seksa kubur, mahsyar kena lagi. Contoh orang tu mati zaman Nabi Adam. Si kafir ni mati zaman Nabi Nuh. Sampai habis dunia ni duk kena seksa dalam kubur. Pergi mahsyar kena seksa lagi. Seksa lagi di mahsyar. Masuk neraka seksa lagi. Tak cilah dia kata, kan? Jadi mereka mengingkari seksa kubur. Mereka kata di kubur ini tak ada apa-apa, rehat. Tapi pendapat mereka ini disanggah oleh ahli sunnah wal jamaah kerana berdasarkan hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, maka menolaklah pendapat tersebut. Tapi logik boleh terima. Sebab Mu'tazilah ini lebih kurang liberal moden lah. Zaman sekarang ni geng Mu'tazilah ni geng liberal, geng yang menggunakan akal. Logik betul. Masuk kubur tiba-tiba kena siksa. Apa cerita? Kan? Sedangkan amalan belum diterima, mizan belum ada. Jadi itu adalah retorik ataupun cara mereka nak memesongkan akidah itu. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita tak mengaji, kena je sebiji buah tu, kita pun kata betul juga, kan? Kan? Betul juga. Habislah kita pun mulalah apa-apa sikit angkal, apa-apa sikit angkal. Jadi itulah tujuan kita mengaji, supaya kita yakin dengan apa yang kita buat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka Allah Ta'ala pamerkan kembali kepada penghuni neraka, di samping mengherdik mereka sehingga mencetuskan pertengkaran di antara satu sama lain. Sambungan kita yang bulan lepas, ahli neraka masing-masing menyalahkan di antara satu sama lain. Mula-mula dia salahkan diri dia sendiri, tak ambil peluang, kan? Mula-mula dia salahkan diri dia sendiri, lepas tu dia salahkan pula orang lain. Antara dia salahkan siapa dia? Kaum kerabat dia, kawan-kawan dia. Last sekali iblis lah. Iblis dan syaitan lah yang menjadi mangsa kesalahan dia. Sebab itu dalam surah An-Nur itu, Al-Hasyr itu dikatakan akhirnya si iblis pun masuk, si orang yang bersalah tu pun masuk. Dua-dua masuk pada muka, kita katakan. Sebab saling salah menyalah di antara satu sama lain. Macam kita hari ni lah, kadang-kadang kita salahkan isteri kita, seisteri salahkan suami, salahkan anak-anak, salahkan kerja, salahkan gym, macam-macam lah kita salahkan orang, kan? Jadi masing-masing lah, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara satu sama lain. Malaikat pengiring mengiringi setiap anak Adam untuk dihadapkan di hadapan Allah. Setiap anak Adam tidak ada peluang untuk escape, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Semua dihadapkan di hadapan Allah. Sebab tu saya pernah beritahu pada tuan-tuan, kita akan dihadapkan di mahkamah Allah. Apa yang kita pakai pada hari ini, apa yang kita berguna pada hari ini, nikmat-nikmat ini, inilah akan menjadi hujah pembela kita ataupun akan menjadi pendakwa kita. Ni apa yang kita sedang kecapi hari ini. Banyak bukti-bukti. Allah kata wala tusalunna yauma idzin innal fuada wa innal absara wal innas sam'a wal absara wal fuada ulaika kana mas'ula. Banyak bukti-bukti bahawa Allah Ta'ala akan mempersoalkan, bertanya balik nikmat yang dia beri kepada kita. So bila kita dipanggil di hadapan Allah, tuan-tuan, nikmat yang kita dapat tak kiralah apa sahajalah akan menjadi pembela kita ataupun pendakwa kita. Itu aja.
Mereka akan menyusahkan kita, kereta yang kita ada akan menyusahkan kita, ataupun kereta yang kita ada akan menjadi pembela kita. Duit yang kita ada akan menjadi pembela kita, ataupun duit yang kita akan jadi menyusahkan kita. Itu je, dua benda tu je kita buat, kita akan dapat. Sebab itulah betul lah kata-kata, duit yang kita ada, nikmat yang kita ada belum tentu menjadi milik kita. Saya betul tuan-tuan, saya teringat balik bila baru ni anak adik-beradik mari kat rumah penuh. Saya kat rumah saya tu banyak air Darul Syifa tu, saya ambil kat Darul Syifa, ada yang saya bayarlah ambil tu kan, adalah penuh atas meja tu. Jadi duk hajat nak minum lah kan, sekali-sekala nak minum, memang saya duk minum pun. Mari adik-beradik kakak tu, dia usung bawa balik habis. Saya ingat lebih pada 20 botol saya kata. Hak ni ambil 2, hak ni ambil 1. Oh ni air Darul Syifa. Dah air dah ruqyah dah baca Yasin dah. Kakak nak 1, abang tu ambil. Saya kata janganlah perhabis, tinggallah 2. Pi tengok ada 2 je. Daripada 30 lebih, padahal saya duk simpan tu kan. Nak minum lah. Nak cerita bahawa hak saya duk simpan, bajet untuk saya tu belum tentu menjadi hak milik saya. Rupa-rupanya boleh kat depa perhabis, tinggal 2 botol. Tu pun saya pesan. Kalau saya tak pesan, dengan 2 botol pun lebih. Lepuh habis dengan semua sekali. Jadi betul-betul milik kita yang telah kita pergunakan. Kalau kita infak dia duit itu, itulah sebenarnya milik kita. Hak dalam poket, hak dalam bank, tu belum confirm. Belum kata 100% milik kita. Boleh jadi macam-macam kan. Baru buat keluar 2-3 hari dalam bank, baru buat keluar pagi, petang dah kereta rosak, boleh kat mekanik pula dah kan, 300-400 ringgit. Belum. Sebab itu ma-anfaqa wa huwa abqa, itulah yang paling kekal. Tak kira lah RM1 ke 5 kupang ke 2 kupang, 2 ringgit yang kita infakkan, itulah bekalan yang confirm milik kita. Tak ada siapa boleh ambil lah 2 ringgit 3 ringgit yang kita sedekah, yang kita belanjakan untuk kebaikan tadi. Hak lain belum tentu lah. Banyak dah bukti-bukti, duit banyak-banyak, boleh ke anak je. Ni saya ada orang mesej kat saya, tanya nak jual rumah, lepas tu rumah tu si fulan tu beli, urus loan apa semua, dah dapat dah rumah, baru sign agreement, meninggal si kawan tu kan. Meninggal, punyalah barangan nak beli rumah. Lah ni adik-beradik dah nak bedak pula, nak jual pula rumah tu, duit nak ambil balik duit kan. Kawan lah punya usaha payah. Itulah kata bahawa belum tentu di milik kita. Malaikat mengiring setiap anak Adam untuk dihadapkan di hadapan Allah. Dihadapkan untuk diadili secara adil dan saksama oleh Allah, Allah Ta'ala. Andai dia seorang yang taat kepada Allah, akan selamatlah dia daripada dihumbankan ke dalam nerakanya. Kalau fikir balik kan, itulah destinasi kita yang terakhir. 2 aja, syurga ataupun neraka. Cuba kita bayangkan, sebaik saja roh sudah ada lah, daripada syurga kita sudah ada dah. Daripada sebaik kata kita ni ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi manusia, tu jasad belum ada. Sebaik sajalah kita kata Allah Ta'ala takdirkan engkau akan kau jadi lantik jadi manusia, maka sejak itu kita takkan matilah buat selama-lamanya. Walaupun jasad kita mati, roh kita tetap ada. Jadi maknanya kita bayangkan, kita punya kehidupan kita sebenarnya kekal abadi. Setelah kita mengalami kematian, jasad kita dijadikan balik, kemudian destinasi kita yang terakhir 2 tempat tu je, syurga atau neraka, dan di situlah kita kekal selama-lamanya. Kita bayangkan kalau kita masuk neraka, macam mana kita nak keluar? Hari ni kalau saya suruh fikir balik kan, kita pergi tempat orang, kita pergi ke tempat orang 3-4 hari, teringin nak balik ya. Kalau kita ada kereta sendiri, drive balik macam tu ya, balik ya. Tapi kalau terlibat dengan apa, menghitung hari nak balik, punya rindu kita kepada rumah kita sendiri. Kita bayangkan kita duduk dalam neraka, kita teringin nak keluar, dalam keadaan jiwa kita terseksa, tertekan dengan keadaan neraka, kita nak keluar pula belum sampai masanya lagi. Kalau kita muslim lah. Kalau orang kafir pula, habislah. Sebab itulah betul lah Allah kata, wa qala al-kafiri yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kalau macam ni lah, lebih baik aku jadi tanah.
Sebab tanah tidak ada pembalasan, binatang tidak ada pembalasan, selain daripada manusia dan jin tidak ada pembalasan. Baiklah jadi tanah, dia kata, bila dia tengok hal ehwal orang-orang di dalam neraka nanti. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah, seandainya dia seorang yang kufur terhadap Allah, tiada tempat yang lebih layak baginya melainkan neraka Jahannam. Dalam kitab Tazkirah dia kata neraka Jahannam ni ibu kepada semua neraka. Maknanya kalau kita nak masuk ke neraka yang lain, kita kena tempuh neraka Jahannam dulu. Tempuh neraka Jahannam, kemudian baru pergi Hutamah, baru pergi Wil, barulah ikut susunan itu. Dia kepala. Maknanya siapa masuk tu sangkut di situ, situlah tempat dia. Lepas tu okey sikit, pergi neraka seterusnya. Dia ini merupakan ketua kepada neraka. Kalau ketua kepada syurga adalah Firdaus, kan? Jannatul Firdaus alladzina yarisunal Firdaus hum fiha khalidun, dalam surah Al-Mu'minun tu, kan? Jadi ketua kepada neraka adalah Jahannam. Nama pun Jahannam. Kan? Nama pun mengerikan. 6 Jahannam, kan? Tengoklah filem 6 Jahannam tu macam mana muka penjahat tu, kan? Wah, seorang tu mata besar, paruk tu, tengok muka pun takut, kan? Geng 6 Jahannam. Saat berlaku pertengkaran tersebut, Allah Ta'ala menghardik mereka supaya diam. Kan? Saling salah menyalah, Allah suruh mereka diam. Allah mengarahkan malaikat mencampakkan orang yang bertelingkah itu ke dalam neraka Jahannam, iaitu orang yang ingkar dan keras kepala dalam mentaati perintah Allah. Duk masing-masing duk menyalah. Akhirnya Allah Ta'ala tu campakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Sebenarnya saja aja nak buat seronok, nak buat syok, kan? Padahal masing-masing kat bersalah. Saja aja nak bagi hela-bela diri, kata orang, nak mengatakan dia tak bersalah, padahal Allah Ta'ala mengetahui dah bersalah dulu. Campak je lah masuk ke dalam neraka semua sekali yang bising-bising tu. Kadang-kadang saja je dia buat riuh, kan? Kata orang Kedah apa, buat cempera, kan? Nak bagi nampak seronok, padahal dah tentu bersalah. Okey, habis tuan-tuan. Api neraka berbicara. Salah satu faktor terjadinya sedemikian, kenapa macam tu? Akibat perangai menghalang serta menyekat orang lain daripada melakukan amal kebaikan. Apabila orang lain hendak melakukan kebaikan, mereka menghalangnya daripada segenap sudut. Perangai sedemikian merupakan salah satu faktor dihumban ke dalam neraka Allah. Perangai menghalang orang lain untuk membuat kebaikan, salah satu faktor dihumban ke dalam neraka Allah. Mari kita cek tengok masing-masing lah diri kita ni, ada tak perangai kita yang suka menghalang orang lain untuk buat kebaikan. Kadang-kadang saya adalah, kadang-kadang kawan-kawan duk bersungguh, kan? Kadang-kadang saya kata tak payahlah, itu biarlah, saya kata. Adalah contoh, macam contoh bila satu benda, satu masjid ke surau ke minta derma, lepas tu dia kata lah, minta derma apa lagi, duit surau, duit masjid berlambak-lambak. Dia kan heran betul, dia kata duit surau, duit masjid banyak-banyak, nak buat pagar pun minta ke orang, dia kata. Nak buat pagar pun, nak buat itu, parking pun minta ke orang, nak buat bangunan pun minta ke orang. Gunalah duit masjid tu. Dia punya alasan dia tu. Sebab dia kata buat apa nak bagi lagi duit dah. Bagi saya salah satu cara dia mempengaruhi orang supaya jangan buat baik. Sebab kita tidak tahu niat orang yang nak menderma tadi, kan? Sebab mungkin duit zakat dia ke, mungkin duit yang tak patuh syariah ke, mungkin apa-apa sajalah. Yang penting niat dia tu, dia nak buat kita pula pergi pengaruhi macam tu. Sepatutnya kita memberi galakan, sebab yang diterima adalah niat dia. Yang diterima adalah ketakwaan, keikhlasan hati dia, bukan jumlah tu, bukan. Bila dah masuk di tangan depa tu, orang yang diamanahkan tu, terpulanglah kepada dia. Dia menyeleweng, dia jawablah dengan Allah Ta'ala. Tugas kita sampaikan. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata tak payahlah, depa pun duit banyak dah, kan? Ada, kan? Jadi saya bimbang takut itu termasuk dalam kategori mereka yang menyekat orang lain untuk membuat kebaikan. Kalau peringkat yang lebih besar, Islam lah. Nak masuk Islam tak boleh, kan? Kadang-kadang
nak mengucap syahadah kena bawa pergi jabat agama dulu lah, itulah kan, tunggu 3-4 hari. Sebab saya ada orang pernah cerita kat saya, ada satu orang nak masuk Islam tapi dia tak mau syahadahkan, dia suruh pergi ke jabat agama. On the way ke jabat agama, accident, mati si kawan tu di kawasan kita lah. Lama tak dia kata 2-3 tahun dah berlaku, mati dia on the way nak pergi jabat agama. Mungkin bagi si yang mati itu mungkin Allah Ta'ala alam lah, kepada Allah lah kita serah. Tapi kenapa bila hajat dia nak minta bersyahadah tu, kita kata saya tak boleh pergi jabat agama lah. Sebenarnya kalau ikut betul, syahadah dulu, lepas tu pergi jabat agama, report, saksikan dia apa semua, detailkan semua masalah. Apa salahnya kita seolah macam menghalang orang untuk melakukan kebaikan. Ini di antara benda-benda yang kata kitab kita ini merupakan salah satu faktor dihumbankan ke dalam neraka Allah. So kita pakak muhasabah diri kita, adakah sikap itu ada pada kita? Kalau kita ada, maknanya kita cuba-cuba buanglah, menghalang orang buat kebaikan. Jom kita baca Al-Quran. Ini contoh dia bagi. Alah, tak payahlah, nanti je baca. Kita lepak dulu, masa panjang lagi. Kan? Jom kita baca Quran. Jom ke masjid. Hampirlah dulu, tunjuk baik pula bunyi pun. Kan? Jom pergi masjid, tunjuk alim pula. Kan? Hampir dulu kata, saya akan ikut belakang. Kubur masing-masing dia kata. Kan? Macam-macam lah. Alah, tak payahlah, nanti je baca. Kita lepak dulu, masa panjang lagi. Demikianlah sikap sebahagian daripada kita. Apabila orang hendak melakukan kebaikan, sebahagiannya menegah serta menahan mereka daripada melakukan kebaikan. Masuk waktu 42. Menegah mereka daripada melakukan kebaikan tersebut. Akhirnya kebaikan tersebut ditinggalkan begitu sahaja. Betul tuan-tuan. Sebab itu dalam Al-Quran dia kata fastabiqul khair. Bersegeralah kamu melakukan kebaikan. Dalam hadis Nabi pun, hadis ini hadis Nabi, tapi sambungan yang larangan jangan menangguh ini datangnya daripada Ibnu Mas'ud, periwayat hadis tu. Nabi kata kun fid dunya ghariban au abiris sabil. Itu jadi Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud dia tambah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa iza amsaita fala tantazirus sabah. Apabila kamu bercadang nak buat baik pada waktu pagi, jangan tunggu petang kamu nak selesaikan janji kamu itu. Dan apabila kamu cadang nak buat baik pada waktu petang, jangan tunggu pagi baru dabung nak buat. Jangan melengah-lengahkan. Dan dalam Al-Quran pun ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Walaupun ada terjemahan dia kata lighad ini maksudnya hari kiamat, tapi ada sebahagian terjemahan itu keesokan hari. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu menangguhkan, kamu menunggu untuk masa akan datang, untuk keesokan harinya, ghada kan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tengok Allah ulang berapa kali perkataan takwa itu, nak menunjukkan bahawa jangan kita menangguh-nangguh. Jangan kita tak apalah kan. Tak payah nanti. Kalau kita tengok tuan-tuan, sejarah menangguh ini yang paling besar Nabi ajar ialah kepada Ka'ab bin Malik. Tuan-tuan bacalah 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah, Hilal bin Murarah dan Umayyah. 3 orang yang Nabi ajar kerana menangguh-nangguh ini sampai 50 hari Nabi tak bercakap. Kita pun kadang-kadang kena buat macam juga, orang yang suka menangguh-nangguh kebaikan kan. Sebab tu kita tengok dulu kan, kenapa orang tua-tua dulu zaman-zaman nenek moyang kita dulu, siapa tak pergi masjid, kenuri dia tak pergi. Kan? Ingat tak dulu tuan-tuan, dululah zaman kita kenuri gotong royong. Sebab tu dulu kita takut, kalau nak kenurinya seminggu mesti ada kat masjid. Kalau tidak tunggu apa, pakai tak ada orang pergi. Sebab apa? Dia pulaukan orang yang tak mau pergi masjid. Zaman lah ni pulau pun tak apa, aku sewa dewan, aku sewa catering, tapi dulu saya ingat di kampung saya tu cukup takut. Kalau sebab tu kita tengok, kalau tak pernah main masjid, tiba-tiba muncul, tunggulah tu. Adalah pengumuman dia nak buat tu. Sebab zaman dulu kita gotong royong. Sebab apa? Nabi pernah ajar
Ka'ab bin Malik, kalau kita baca sejarah dia tuan-tuan, yang tak pergi perang bukan 3 orang tu saja. Geng munafik berderet hampir 300 orang. Bila mereka balik pada perang Tabuk, Nabi duduk atas macam mana takut ini, mereka berbaris depan Nabi. Seorang-seorang bagi alasan, minta maaf lah Nabi, tak dapat adik, anak sakit. Okey, jalan. Tapi sampai dekat hilal Ka'ab bin Malik, Nabi boykot terus. Padahal kenapa yang lain Nabi boleh terima, yang Ka'ab di Nabi ambil tindakan tegas? Sebab Nabi nak ajar kerana mereka tu sahabat Nabi. Nabi sayang kat mereka tu. Macam kita lah kan, kita boykot dia tu bukan kerana kita tak suka kat dia, tapi kita nak bagi tahu kat dia, jangan tinggalkan menangguh-nangguh pada benda yang baik ini. Saya ingat lagi kalau di kampung dulu, kalau tak pergi masjid, minta maaf lah, buat tahlil ke, buat kenduri ke, tak ada siapa nak pergi. Sampai ke hari ni pun setengah-setengah ada lagi duduk bersikap macam tu kan. Kan, sebab itulah kita cukup takut kalau tidak menghampirkan diri ke masjid dan juga surau. Terutama kalau kita nak kenduri. Kita kalau jenis pakai mentara, pakai gotong royong masak, pakai gotong royong buat kemah kan. Jadi tenaga itu sangat-sangat diperlukan. Kalau tak pergi masjid, siaplah hang. Tu kita bayar dera tu kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sikap menangguh ini satu sikap yang tidak baiklah. Demikianlah sikap sebahagian kita apabila orang hendak melakukan kebaikan, sebahagiannya menegah serta menahan mereka daripada melakukan kebaikan tersebut. Akhirnya kebaikan tersebut ditinggalkan begitu sahaja. Akhirnya tak jadi. Kan? Kita tak jadi, janji, akhirnya lepas aja macam tu. Betul tuan-tuan, dia punya godaan cukup kuat. Tak percaya tuan-tuan, kalau kita janji nak sedekah, asal daripada RM50 dia turun tinggal RM5. Tadi kan, ni susu pula nak beli, gula nak beli, minyak kereta, minyak motor kan, asal niat nak buh RM50 tu, tinggal RM5 lah kan. Bagus kalau buh RM5 ada langsung tak buh semua. Sebab apa? Dia punya perasaan tu, godaan tu lain. Syaitan ni dia bukan duduk senang. Kalau kita nak buat benda baik, dia ada aja. Dia usik, tak boleh usik kita, dia usik isteri kita. Dia tak boleh usik isteri, dia usik anak kita. Macam-macam lah cara dia. Tambah kita ni rajin mari ke masjid, rajin kan, dia duduk tak senang. Dia akan cari jalan macam mana untuk mengurangkan kita ke masjid ini. Sebab dia tahu kelebihan-kelebihan orang ke masjid ini. Sebab itu kita kena against kepada syaitan dan iblis ni banyak. Sebab tu kenapa kita baca Quran kena sujud kan? Jumpa bab sujud kita kena sujud. Sebab kita nak against kepada kita nak melawan perangai syaitan ini. Sebab itu Nabi sebut apa, syaitan bila tengok anak Adam sujud kan, dia laka halaka ala nafsi, celakalah aku, dia kata iza amartu libni adam asjudu fasajada. Jika anak Adam itu disuruh sujud maka dia pun sujud. Wajabat lahu jannah, maka mereka dapat syurga. Wa idza amartani lisujud, apabila disuruh aku sujud, kata syaitan kan, fa asaini wajabat lahu nar, aku engkar, aku tak mau sujud, maka wajiblah atas aku neraka. Dikatakan, Nabi kata ketika kita sujud ni tuan-tuan, syaitan menangis. Bukan dia menangis kerana apa kan, dia menangis kerana dia merasa dirinya telah tersilap langkah, iaitu dia diperintahkan sujud, dia tak mau sujud. Anak Adam diperintahkan sujud, suruh sujud. Sebab itulah kalau kita anak Adam, maka perbuatan kesilapan kita yang lepas kita kembali balik dengan sujud. Tapi kalau kita bukan anak Adam, perbuatan kita yang lepas kita masih dengan kesombongannya. Nabi sebut kullu ummatin mu'afa illal mujahir, umat aku dimaafkan kesemuanya kesilapan mereka, illal mujahir, kecuali mereka yang bermegah-megah dengan dosanya. Itu aja. Maknanya dia ni geng syaitan, dah buat dosa tapi megah, sombong. Adam dah buat salah tapi sujud tanda penyesalan. Jadi kita ni anak Adam, jadi kesilapan kita digantikan dengan sujud penyesalan. Kita bukan anak iblis dan syaitan kan, kerana kita keturunan Adam. Jin memang jin dan juga syaitan ini sebahagiannya keturunan daripada iblis yang tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi kita janganlah mudah-mudah saja tidak mau sujud apabila diarahkan untuk bersujud. Abu Sa'id Al-Khudri
lama kelamaan timbul sampai saya kat dulu jika berbuat perkara kebaikan nanti akan diejek atau diketawakan rakan-rakan. Betul lah, kalau kita duk simpan lama-lama nak buat baik, lama-lama nanti perkara kebaikan akan diejek atau diketawakan oleh rakan-rakan kan. Tak pernah pergi masjid, duk simpan lama nak pergi masjid, tiba-tiba petang tu pergi masjid, kawan-kawan tengok, dia gelak boleh tengok kan. Tu dia kata jadi ustaz dah kawan kita ni kan, dia warak dah, dia akan gelak, diejek oleh kawan-kawan. Maka kerana memiliki perangai demikian, Allah menghumbankan mereka ke dalam neraka. Kan? Saya habiskan tuan-tuan sebenarnya kita masukkan tajuk yang hari ini aku ditugaskan. Abu Sa'id Al-Khudri menyebut dalam satu hadis, dalam neraka akan keluar api yang mampu bercakap. Allah memberi keizinan kepada api yang sedang membara itu untuk bercakap-cakap. Apa yang dicakapkannya? Okey, apa yang dicakapkannya kita sambung pada perjumpaan kita pada minggu depan, iaitu hari ini aku ditugaskan membakar 3 kelompok manusia. Api bercakap kepada penghuni neraka. Tak heran tuan-tuan, atas dunia ni Ultraman boleh bercakap kan? Apalagi SpongeBob boleh bercakap, kucing boleh bercakap. Atas dunia manusia buat pun kucing boleh bercakap. Apa lagi Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Setakat nak bagi api bercakap itu senang je bagi dia kan. Manusia pun boleh bercakap, buat binatang bercakap, apalagi Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan tengok sambungan dia pada perjumpaan kita kali kedua nanti pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu taala alam. Tambah sebarang kekurangan dan kesilapan, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan Allah jadikan ilmu ini sentiasa memberi manfaat dan pendinding kepada aktiviti harian kita, sama ada berbentuk dunia dan akhirat, agar ilmu ini menunjuk jalan ke arah kebaikan kepada kita demi meraih redha Allah dan menjauhkan kita daripada terhumban ke kawah neraka ini di negeri akhirat kelak insya-Allah. Baik, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.